Assalamualaikum. Saya Siti Nur Azura binti Cik dari OUM Temerloh, Pahang. Terdapat beberapa objektif tugasan yang saya dapat, iaitu meningkatkan tahap pendidikan saya dalam menyediakan slide yang baik dan berkualiti, meningkatkan lagi tahap pengetahuan saya dalam kemahiran menilai tingkah laku kanak-kanak, membolehkan saya berkeyakinan tinggi dalam pembentangan slide dan menghasilkan rakaman video yang menarik, dapat mengetahui lebih mendalam tentang teori berkaitan pengurusan tingkah laku kanak-kanak. Teori yang saya pilih ialah teori pembelajaran behavioris. Teori ini mengutamakan kemahiran berkaitan fizikal. Ini adalah kerana tokoh-tokoh behavioris berpendapat bahawa pembelajaran merupakan satu perubahan tingkah laku cara seseorang bertindak dalam situasi tertentu. Terdapat dua prinsip yang dikemukakan dalam teori ini, iaitu prinsip pelaziman klasik dan prinsip operan. Teori pelaziman klasik Ivan Pavlov tahun 1849 hingga 1936. Tokoh Ivan Pavlov 1849 hingga 1936. Kajian Pavlov terhadap prinsip pelaziman klasik berfokus kepada pengeluaran air liur anjing. Beliau menjalankan eksperimen dengan melatih anjing mengeluarkan air liur apabila kedengaran bunyi loceng. Hasilnya, Pavlov berpendapat pembelajaran boleh berlaku akibat kaitan antara rangsangan dengan gerak balas. Pavlov juga menyifatkan bahawa pembelajaran yang berlaku melalui perkaitan ini dinamakan pelaziman, dan pembelajaran yang berlaku akibat dua rangsangan ini dikenali sebagai pelaziman klasik. Menurut Nuriyati Bond dan Sharifah Fakhriyah tahun 2009, pelaziman klasik merupakan satu bentuk pembelajaran berkaitan melibatkan rangsangan neutral yang berkait dengan rangsangan semula jadi dan menghasilkan gerak balas yang serupa. Selain mengemukakan konsep rangsangan dan gerak balas, Pavlov juga mengemukakan konsep generalisasi, diskriminasi dan penghapusan yang boleh diaplikasikan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Eksperimen pelaziman klasik Pavlov. Berdasarkan hukuman berkaitan ini, Pavlov mencadangkan bahawa proses asas pembelajaran ialah pembentukan berkaitan antara rangsangan R dan sesuatu gerak balas G. Pavlov cuba membuktikan teori pembelajaran ini dengan menjalankan kajian ke atas anjing. Dia didapati bahawa apabila anjing melihat bekas dengan makanan, air liur haiwan itu keluar. Dia membuat kesimpulan bahawa anjing tersebut telah belajar mengaitkan bekas makanan yang dilihat dengan makanan yang akan diberikan kelak. Pavlov melanjutkan kajiannya dengan menguji hipotesis bahawa sesuatu organisme boleh diajar bertindak dengan pemberian sesuatu rangsangan. Implikasi teori Pavlov ke atas pengajaran dan pembelajaran. Teori ini dapat meningkatkan kesedaran guru tentang rangsangan dan gerak balas mempunyai kaitan yang boleh dilazimkan atau dipelajari. Kaitan antara rangsangan dengan gerak balas dapat diperkukuhkan melalui latihan. Semakin kerap rangsangan ini dikaitkan dengan suatu gerak balas, semakin kukuh gerak balas terlazim itu. Contohnya, apabila guru memberi pujian setiap kali murid mendapat hasil yang baik, maka gerak balas itu menghasilkan sesuatu yang baik dan berterusan. Dalam pembelajaran, penghapusan boleh berlaku jika peneguhan tidak diberikan. Ini bermakna sekiranya suatu tingkah laku tidak diperkukuhkan melalui ganjaran, tingkah laku itu mungkin akan
akan terhapus begitu sahaja. Konsep pemulihan serta merta juga dapat membantu seseorang guru meningkatkan keberkesanan pembelajaran. Teori Pelaziman Operan B.F. Skinner tahun 1904 hingga 1990. Beliau mengutarakan juga teori pelaziman operan. Kajian dijalankan menggunakan kotak Skinner. Seekor tikus yang sedang melompat-lompat di sekeliling kotak tiba-tiba tertekan butang yang akan mengeluarkan seketul makanan. Tanpa membuang masa, tikus itu akan mengulangi menekan butang tersebut untuk mendapat makanan. Menurut pendapat Amir Awang tahun 1986, mengikut pelaziman klasik, murid akan menjadi fasih kerana ganjaran diberikan kepadanya bukan atas usahanya mendapatkan ganjaran tersebut. Manakala pelaziman operan, pelajar bertindak aktif kerana ganjaran diperoleh dengan cara berusaha sendiri. Skinner memperkenalkan 5 jenis proses teori pelaziman operan, iaitu peneguhan positif, peneguhan negatif, dendaan, prinsip primat dan pelukusan. Eksperimen tikus putih Skinner, pembelajaran dan perubahan tingkah laku. Menurut beliau, dalam teori pelaziman operan, gerak balas boleh diulangi atau dihapuskan jika diberi peneguhan sejurus selepas gerak balas ditunjukkan. Aplikasi teori Skinner dalam bilik darjah. Pemberian peneguhan positif apabila pelajar melakukan suatu tingkah laku yang diingini hendaklah secara beristimeti. Ganjaran yang diberi haruslah bersesuaian dengan umur pelajar. Wujudkan ganjaran mengikut kadar kepayahan tingkah laku yang diingini. Guru perlu berhati-hati apabila memberi peneguhan negatif kepada pelajar kerana ia mungkin akan dianggap sebagai hukuman. Gerak balas yang diperoleh hasil dari rangsangan haruslah dikukuhkan untuk membentuk pelaziman. Guru perlu memberikan keutamaan kepada latihan dan gerak balas yang berulang-ulang. Kesimpulannya, kedua-dua tokoh ini, teori behavioris, menekankan peranan persekitaran dalam proses pembelajaran. Pembelajaran berlaku dengan wujudnya perkaitan dan perhubungan antara suatu rangsangan dengan suatu gerak balas. Pelaziman klasik dan pelaziman operan ialah contoh teori behavioris yang menekankan kajian tentang tingkah laku yang dapat diperhatikan. Disebabkan teori ini memberi penekanan terhadap tingkah laku kanak-kanak, maka aktiviti yang menarik dan mendorong murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Guru pula perlu memainkan peranan dengan menjalankan aktiviti yang menarik dan menyeronokkan untuk menguatkan hubungan antara rangsangan dan gerak balas. Akhir sekali, ganjaran terhadap gerak balas yang baik dan peneguhan perlu diberi kepada murid bagi membantu murid menikmati perkembangan yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Hubungan antara rangsangan dan gerak balas adalah fokus dalam pelaziman klasik. Manakala pelaziman operan, tingkah laku akan diulangi atau dihentikan bergantung kepada akibat atau kesan yang diterima dalam perbuatan itu. Peneguhan positif, generalisasi, diskriminasi, penghapusan, membentuk dan latihan kemahiran tingkah laku dapat diterapkan dengan tingkah laku yang baik. Bagi menghentikan tingkah laku yang dianggap tidak sesuai, hukuman positif dan hukuman negatif dilaksanakan. Sebaik-baiknya, ia merupakan pilihan terakhir dilakukan kerana melibatkan pelbagai isu dan memerlukan pertimbangan etika yang sewajarnya. Terima kasih kerana melihat slide dan rakaman saya ini. Saya berharap slide yang saya bentangkan ini sangat jelas dan menarik serta memahami lebih mendalam lagi tentang teori pembelajaran behavioris. Sekian, terima kasih daripada saya.